Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai murid-murid, selamat pagi. Okey, saya Cikgu Fairul. Okey, kita akan teruskan untuk aktiviti transisi tahun 1. Okey, masih lagi di bawah tema saya sihat, saya selamat. Okey, saya merupakan guru subjek untuk kelas tahun 1. Jadi apakah yang kita akan pelajari pada hari ini? Okey, kita sama-sama ikuti. Okey. Mula sekali kita akan tontonkan mengenai kisah Rara ni. Kisah Rara ni cikgu letakkan kerana ia mempunyai kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, kalau dah pernah tengok video ni boleh nyanyi sama-sama. Tonton sehingga habis ya. Sama-sama. Awak bawa makanan apa, Mimi? Tengok ni, saya bawa semua makanan yang saya suka. Ada nugget, ada keropok, coklat. Mimi, tak eloklah makan makanan yang macam tu. Dah, kenapa pula tak boleh makan? Makanan-makanan macam tu tak berkhasiat lah. Habis, macam mana ni? Mari Rara terangkan. Okey, boleh nyanyi sama-sama. Bila kita rasa lapar, semua kita nak makan. Tapi kita kena pilih berkhasiat atau tidak. Oh, baru Mimi tahu. Ada makanan yang berkhasiat dan ada makanan yang kurang berkhasiat. Ya, Mimi, betul tu. Makanan tak sihat, banyak garam, banyak gula, banyak lemak. Ini semua makanan tak berkhasiat. Macam mana kalau Mimi selalu makan makanan tak berkhasiat? Nanti Mimi cepat penat, gigi rosak, tak membesar dan perut bunci. Hihihi. Hah? Ya ke? Tak naklah macam tu. Kalau macam tu, jom kita gantikan dengan makanan yang berkhasiat. Jom Rara, kita makan makanan berkhasiat je lepas ni. Kita pandai. Jom, 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 jom. Kita makan Okey, nyanyi. sehat. Jom, 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 jom. Makan makanan berkhasiat. Jajan tukar kacang, sosis tukar sandwich, air manis tukar susu, lollipop tukar buah. Jom, 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 jom. Kita makan secara sihat. Jom, 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 jom. Makan makanan berkhasiat. Jom kita sihat bersama. Jom, 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 jom. Kita sihat bersama. Jom, 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 jom. Kita sihat bersama. Makan makanan berkhasiat, amalkan suku-suku separuh. Okey. Rasa-rasa kamu berdasarkan video tadi, agak-agak kamu tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini? Baiklah, kita akan belajar mengenai tajuk makanan berkhasiat. Okey, yang pertamanya cikgu nak tanya, makanan berkhasiat tu apa sebenarnya? Okey, makanan yang berkhasiat ialah makanan yang seimbang dengan tujuan memperbaiki dan mengekalkan kesihatan. Okey, makanan yang seimbang dengan tujuan memperbaiki dan mengekalkan kesihatan. Okey, ada 5 elemen makanan yang seimbang. Okey, makanan yang seimbang seharusnya mempunyai okey, yang pertama sayuran. Cikgu tahu
Ramai yang tak suka makan sayur. Bila makan je ataupun beli makanan kat kedai ke, ataupun ibu masak kat rumah ke, bila ada sayur je mesti tak nak ambil. Mesti tak makan sayur. Tak boleh macam tu, sebab sayur-sayuran ni penting kerana ia adalah sejenis makanan yang sihat untuk mengawal selera makan, untuk mengawal selera makan, kemudian mengurangkan tekanan darah tinggi dan masalah pencernaan. Masalah pencernaan ini maksudnya untuk mengelakkan sembelit. Okey, yang ketiga, ia juga dapat mencegah penyakit jantung, strok dan kanser. Okey, elemen yang kedua, okey, makanan yang seimbang mestilah mempunyai buah-buahan. Maksudnya dalam seminggu tu kita boleh ambil buah-buahan untuk menggantikan nasi. Contohnya, kenyang juga makan buah sebenarnya walaupun tak makan nasi. Okey, kerana buah-buahan ni ialah merupakan ubat-ubatan semula jadi yang kaya dengan sumber mineral, vitamin, antioksidan dan fitonutrien. Okey, kemudian mencegah penyakit seperti kanser, kencing manis dan lain-lain lagi. Okey, buah-buahan juga mempunyai kurang kalori dan lemak serta tiada kolesterol. Jadi buah-buahan dapat menjaga kesihatan dengan baik. Seterusnya kita pergi elemen yang ketiga. Okey, makanan yang seimbang juga terdiri dari kacang dan bijian, kerana kacang dan bijian adalah makanan yang lazat dan tinggi protein, vitamin, serat dan karbohidrat. Yang keempat, makanan merupakan kekacang. Jenis makanan ini kaya dengan zat besi, magnesium dan asid folik. Kekacang mempunyai kurang lemak dan merupakan sumber protein yang dapat menguatkan tubuh badan. Yang terakhir sekali, makanan laut. Elemen yang kelima ialah makanan laut, membekalkan nutrien penting terutamanya omega 3 yang boleh mencegah penyakit yang kronik seperti diabetes. Diabetes ni apa maksudnya? Kencing manis dan penyakit jantung. Ada juga yang murid yang tak suka makan ikan, dia cuma makan ayam je, daging tak nak makan, ikan tak nak makan, makan ayam je. Tak boleh macam tu. Kita kena makan makanan yang seimbang, kerana makanan laut juga mempunyai nutrien penting, terutamanya omega 3 ni. Okey, seterusnya yang kedua, kebaikan makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat ni kenapa kita kena ambil? Sudah semestinya ia mempunyai kebaikan. Yang pertama, dapat mengekalkan kesihatan. Apa yang dapat mengekalkan kesihatan ni? Yang pertama, buah-buahan. Yang kedua, sayuran. Buah-buahan ni banyak. Contohnya apa? Buah apple, buah membelam, buah betik, buah pisang, strawberry, yang macam-macam lagi. Anggur. Kemudian sayur-sayuran ni apa contohnya? Kobis, apa lagi? Sayuran berdaun hijau dan macam-macam lagi. Kerana apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran ni membekalkan sumber vitamin kepada badan kita dan ia mengekalkan kesihatan. Kebaikan yang kedua, dapat memberikan tenaga. Apakah makanan yang dapat memberikan tenaga? Makanan yang mempunyai sumber karbohidrat. Iaitu pertama ialah nasi. Hari-hari kita makan nasi. Yang kedua, mi. Yang ketiga, roti. Yang keempat, ubi kentang. Ubi kentang, ubi keledek, segala jenis ubi. Ia merupakan sumber karbohidrat. Kesemua contoh yang cikgu berikan ni, ia tergolong dalam sumber karbohidrat yang dapat memberikan tenaga. Kebaikan yang ketiga, kita lihat. Makanan ini contohnya daging, ikan, ayam dan juga telur. Maaf, kat sini sepatutnya telur, cikgu terlupa nak tulis kat sini. Keempat-empat jenis makanan ini ialah merupakan elemen yang penting bagi memberikan tumbesaran yang sempurna kepada kita.
Okey, aktiviti yang ketiga ni, menyediakan makanan sihat. Ni cikgu minta awak buat satu aktiviti, okey, dibantu oleh ayah ataupun ibu kamu. Okey, apakah aktivitinya? Rakamkan aksi murid semasa penyediaan sandwich telur. Cikgu nak awak buat sandwich telur. Sebab sandwich telur ni juga merupakan makanan yang sihat. Okey, di sini cikgu ada bagi bahan-bahan yang perlu disediakan, iaitu 2 biji telur yang sudah direbus. Telur tu mesti kena rebus dulu. Okey, 2 keping roti, nak lebih pun tak apa, 1 biji tomato, 1 helai daun salad, 1 sudu mayonis, 1 sudu mentega, lada sula dan garam secukupnya. Kalau tak ada lada sula pun tak apa. Okey. Kemudian macam mana nak buat? Kat sini cikgu dah senaraikan langkahnya. Rasanya ibu awak mesti lagi pandai untuk menyediakan sandwich ni. Okey. Kemudian semasa aktiviti kamu membuat sandwich tu, cikgu nak ibu atau ayah tolong rakamkan aktiviti tersebut, okey, dan hantar ke dalam grup Telegram sekolah, grup Telegram tahun 1. Okey, sebagai contohnya cikgu dah sediakan di sini. Okey, sama-sama tengok video ni, video ringkas saja. Mula-mula kita hancurkan telur. Gini. Okey, kau kan. Mula-mula kita letak mayonis. Lalu kau setinggal pati. Dan letak butter. Okey. Kita letak tomato susu dekat roti. Kemudian letak telur. Cepatlah letak. Rata kan? Letakkan ini. Lagi. Ambil satu roti. Lepas tu kita tindikan. Sandwich dah sedia untuk dimakan. Bye. Bye. Okey, itu aktiviti yang perlu kamu lakukan. Okey, cikgu rasa ibu awak mesti pandai untuk bantu awak sediakan bahan-bahan ni. Kalau tak nak ikut bahan-bahan kat sini pun tak apa, ikut kreativiti masing-masing. Yang penting temanya ialah makanan yang berkhasiat, makanan yang sihat. Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.